السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم غفور شكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد شهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوالد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الغالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih lagi berfungsi sebagai manusia biasa. Dapat kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba-hambanya. Dan Allah bagi peluang kita untuk membetulkan segala kesalahan kita. Sama ada dari segi akidah, dari segi ibadah, maupun dari segi akhlak. Karena itu ketiga-tiga itu penting untuk menyelamatkan diri kita daripada azab yang disediakan oleh Allah SWT. Di dunia lagi Allah boleh sediakan azab. Allah bagi dia jiwa tak tenang, nak merungut saja, nak mengampui saja. Kata orang gajah nak metok aja katanya. Jadi maknanya di dunia lagi dia menderita. Kemudian mati dalam keadaan tak beriman pula. Nah, ini bahaya ya. Mati dalam keadaan tak beriman, mati kafir lah. Orang mati kafir. Di dunia lagi dah seksa ya, kalau seksa dia. Kemudian dalam kubur seksa lagi. Ada 4 seksa kubur. Kita semua dah tahu dah ya. Yang pertama soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga didatangkan ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat dimasukkan api neraka dalam kubur. Dibalik-balik. Macam orang manggang barbecue. Tahu barbecue? Barbecue tu babi lah. Zaman Robin Hood tu, tangkap babi tu, dia cucuk bongbong tu keluar ke mulut, dipanggang ke bawah. Namanya barbecue. Di dalam kubur, bangkit dari kubur. Macam-macam berlaku. Kalau dia menjadi ahli neraka lah, dibangkitkan seperti serigala. Ada yang dibangkitkan seperti harimau.
ada yang dibangkitkan seperti ular, ada yang dibangkitkan seperti kaldai, ada yang dibangkitkan seperti semut, ada yang dibangkitkan seperti tikui, ada yang dibangkitkan seperti beruk, seperti keras, seperti rotong, macam-macam keadaannya. Kalau dia menjadi ahli neraka. Tapi kalau dia menjadi ahli syurga, dia dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna, cantik. Kalau perempuan secantik Siti Zulaikha, kalau lelaki secantik Nabi Yusuf. Tengok keadaannya. So bangkit dari kubur. Kemudian dalam kubur pula. Nah, bangkit dari kubur tu ke mana perginya? Menuju ke padang mahsyar. Ada orang pergi ke padang mahsyar berkenderaan. Apa kenderaannya? Binatang yang dikorban yang dalam ke hari haji itu kenderaan dia nanti. Dari kubur ke padang mahsyar. Kalau kobor lah, kalau lembu lah, kalau unta lah, kalau kibas lah, kalau kambing lah, itu kenderaannya. Tahu je dia menuju ke arah padang mahsyar. Ada orang yang jalan kaki, ada orang yang merangkak, ada orang yang mengesut. Kita yang mana agak-agaknya? Malahan ada orang jalan dari atas kepala yang bawah, kaki yang ke atas. Sampai padang mahsyar. Tak tahulah berapa lama sampainya. Kerana dia bukan di tanda arah. Yang dunia ni ada tanda arah. Yang ni ke tapah, yang ni ke ipoh, yang ni ke lumut. Ada tanda arah, sana tak ada. Mundur-mandir, terhegi-hegi. Raban tabin. Tahu raban tabin? Itu keadaannya dia nak menuju ke orang mahsyar tu. Sampai di mahsyar, berkempit-kempit. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Nak bergerak pun tak boleh. Macam kata Nabi, macam anak panah dalam busar panah. Payah nak faham ya. Kita pernah tengok panah pun. Busar panah untuk tengok. Tapi kalau saya kata macam rokok dalam kotak rokok, faham tak? Macam rokok dalam kotak rokok. Rapat ke ada kencang? Rapat. Saya keluarkan sebatang, macam masuk kembali. Penyuk tak? Penyuk lah. Begitulah keadaan di padang mahsyar. Berrimpit-rimpit, nak bergerak pun tak boleh. Matahari berapa jauh dari kepala? Jengkak. Tidak boleh mati. Kalau sekarang ni, matahari jengkak dari kepala, mati belakang lah, kentung belakang. Tapi sana tak mati-mati. Kenapa? Kerana mati sudah mati. Tak ada mati, kita mati sekali je. Baca tu tak ada mati-mati. Udahlah berrempit-rempit. Matahari tu telanjang pula tu. Semua telanjang. Lelaki dan perempuan yang telanjang ketika itu. Terkejut Aisyah semuanya. Ia kemalu ya Rasulullah ketika itu. Orang ni nengok orang ni nengok kiri, orang ni nengok kanan, orang ni mana kopoy. Jawab Nabi masih itu tak sempat nak nengok ke kanan. Masing-masing hanya memikirkan apa benda-benda yang akan berlaku pada diri dia saja. Itu keadaan pada masa berrempit-rempit. Berpeluh-peluh pula tu. Mati tak ada. Sampai peluh kena panas. Ada yang peluhnya hati buku lali. Ada yang peluhnya hati betih. Ada orang peluhnya hati lutut. Ada orang peluhnya hati paha. Ada orang peluhnya hati pinggang. Ada orang peluhnya hati dada. Ada orang peluhnya hati leher. Itu keadaan. Tengok amalan di dalam dunia macam mana. Malahan ada yang berenang dalam peluh pun ada. Peluh sendiri, dia berenang dalam peluh sendiri. Itu adalah hadis Baca kitab 40 hadis penawar hati. Ada dalam tu insyaAllah. Jadi itulah keadaan di padang mahsyar. Lepas tu, di mahsyar macam-macam berlaku. Ada hisab, ada timbang, dan akhir sekali ada meniti siratal mustaqim. Kalau lepas ke mana? Syurga. 8 syurga menunggu kalau lepas. Kalau jatuh, neraka. 7 neraka menunggu dari bawah. Tenangnya aja neraka. Jadi kita yang mana agaknya? Pulang lah. Kalau ada apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Menandakan keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adil. Apa saja kita buat dalam dunia ni semua akan dibalas baik. Tak ada satu yang akan dibiarkan begitu aja tak. Semua akan diambil kira. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu di dunia ni. Baik, bagi kita yang faham, dia kan bertindak sewajarnya.
Allah dah datang ke 5 hukum. Kita bertindak ikut 5 hukum tu. Yang wajib buat semua. Yang haram tinggalkan semua. Yang sunat buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Dan yang harus jadikan ibadah kepada Allah SWT. Jadi maknanya 5 hukum yang Allah turun ni semua boleh jadi sumber pahala. Yang wajib dapat pahala, yang haram dapat pahala, yang sunat dapat pahala, yang makruh dapat pahala, yang harus pun dapat pahala. Bila pahala banyak, dosa tak ada, layak mana? Layak surga lah. Allah kata, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Tapi sebaliknya, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, فَأُمُّهُ هَوِيَةٌ, maka maknya adalah hawiyah. Hawiyah tu apa? وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Tahu kamu apa yang katakan hawiyah? Itulah api neraka yang bersangatan nyalanya. Jadi maknya meluk dia, cium dia, mendukung dia, menimang-nimang dia. Api neraka tu. Itu keadaan kita di akhirat. Ini kita nak sedar ni. Jadi kita kena bersedia. Kan kita bukan lama dalam dunia ni pun. Berapa lama lagi? Tak usah kira tahun. Tak usah kira bulan. Tak usah kira hari. Kira saatnya. Kita kan kembali kepadanya. Itu yang Allah selalu cabar manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah Ta'ala, boleh ingkar dengan Allah Ta'ala, boleh derhaka kepada Allah Ta'ala, macam mana ni? Sedangkan kamu dulu mati apa tak ada. Kemudian kehidupan kamu kata Allah. Kemudian dimatikan kamu. Kemudian dihidupkan kembali. Dah hidup balik itulah. Kita akan berhadapan, berjumpa kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kamu boleh kufur sedangkan kamu akan berjumpa balik dengan Allah Taala? Kalau tak berjumpa, senang je. Ini jumpa. Dan akan dibalas dengan apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Baik. Untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Itu mukadimah baru tu. Tadi mukadimah aja. Ini kita sambung pembacaan kita. Masalah yang ke 58, betul? Masalah yang ke 58. Iaitu menipu daya dunia dengan agama. Dalam dunia ni kerjanya nipu aja. Menjual agama itu untuk kepentingan dunia. Membeli kesesatan dengan harga hidayah. Memberi neraka dengan harga keselamatan. Itu menipu daya. Menggunakan agama itu untuk memperdayakan orang lain. Dia ingat tu memperdayakan Allah dan orang-orang beriman. Tapi sebenarnya dia memperdaya diri dia sendiri. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Mereka tidak menipu daya sesiapa, mereka menipu daya diri sendiri. Allah khabar Al-Quran awal-awal lagi. Apa kata Allah? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ يُؤْمِنُونَ. Mereka cuba, mereka dalam dunia ini, mereka mengatakan beriman dan apa? Wa minan nas man yaqulu amanna, mereka kata kami beriman. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tak beriman sebenarnya. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingat mereka menipu Allah dan juga orang beriman, tapi sebenarnya mereka tak menipu Allah. Bukan menipu Allah, bukan menipu orang beriman, mereka menipu diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak menyedarinya, dia tak sedar. Dia tengah nipu diri dia. Kenapa tu? Kenapa mereka itu? Kerana dalam hati mereka itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambah lagi penyakit-penyakit yang tu.
walahum azabun alim. Nah, bagi mereka itu azab yang amat pedih. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Apa yang didustakan olehnya. Itu keadaan manusia. Itu agama tu. Jadi menjual agama kerana nakkan dunia. Dunia memang tuan dan perempuan makin lama makin cantik, makin lama makin egik, makin lama makin menawan, makin lama makin menarik, makin lama makin sophisticated. Orang je lah. Kita ni, tengok diri kita ni. Makin lama makin apa? Makin lama makin kecut, makin lama makin kereput, makin lama makin berkedut. Ya ke tak? Mana ada pertolongan antara dunia dan manusia? Dunia makin lama makin maju ke hadapan, manusia makin lama makin mundur ke belakang. Jadi sebab itu siapa kerja dunia, jual agama, dia pasti akan tertipu. Mesti tertipu. Kenapa? Kerana dia tak dapat gunakan dunia tu. Walaupun dia menguasai dunia tu, dia tak dapat gunakannya. Tertipu lah. Baik, kita nak baca dengan syarah. Masalah yang ke-58. Menipu daya dunia dengan agama. Itulah satu perkara yang sangat keji pada syarak. Syarak membencinya. Allah benci, semua orang benci. Tak ada siapa suka. Sangat benci pada syarak. Dan sangat banyak berlaku zaman kita ni. Rupanya banyak yang berlaku. Nabi kan tahu tu kan. Zaman kita ni. Menjual agama kerana nakkan kepentingan dunia ni. Apabila seorang itu menuntut ilmu agama, maka dari mulanya sudah niatnya bagi mencapai dunia. Dari mula dia dapat dunia. Dia sekolah, tak nak sekolah agama. Dia kan nak baca doa je. Tak nak mengaji sekolah agama. Dia kan kerja doa je. Kita nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi peguam ke. Kita nak dunia ni. Kita kan baca doa je kerjanya. Kan jadi imam je. Kalau nak imam tu apa? Kan dia peadaan pun jadi imam je. Mayang je. Jadi itu lah. Jadi ramai orang meninggalkan akhirat kerana nak mengejar dunia. Tapi siapa kejar akhirat, dunia itu akan datang sendiri. Siapa kejar akhirat, dunia itu datang sendiri. Siapa kejar dunia, dapat dunia je lah. Akhirat tak dapat apa-apa. Sebab ada manusia-manusia yang jadi apa? Jadi doktor tapi semayang tak erti. Ada tak? Ada manusia-manusia yang jadi kaya raya tapi baca Quran tak erti. Ada tak? Ada manusia-manusia yang pangkat besar, gelaran tinggi-tinggi apa? Macam Jawi pun tak tahu. Ada yang jadi apa itu? Kerana mengejar dunia. Jadi dunia itu akhirnya menipu daya dia. Apabila seorang itu menuntut ilmu agama, maka dari mulanya sudah apa? Niatnya bagi mencapaikan dunia. Kerana nak dunia saja. Yang ini mencapaikan pangkat dan nama dan mendapatkan harta dan makan gaji. Apa kerja agama? Makan gaji, apa kerja apa dapat agama? Agama tak dapat apa-apa. Dan seperti seorang yang mahu mengumpulkan harta dengan jalan warak. Apa tu warak? Warak tu kan pakai jubah, pakai sorban je, itu kan warak. Itu syariat. Warak tu hati dia. Hanya ingatkan Allah je. Hati dia tak pernah lupa daripada Allah, ikut syariat Allah. Tak pernah tinggal yang wajib, tak pernah tinggal yang sunat. Meninggalkan segala yang haram dan meninggalkan segala yang makruh. Yang harus jadi ibadah, itu orang warak. Istilah warak itu meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana takutkan haram. Itu warak. Meninggalkan sebahagian daripada yang halal, sebahagian ke semua ya, kerana dia takutkan haram. Dia tahu benda tu halal, dari segi zahirnya halal, tapi dia takutkan haram. Takut yang proses itu bukan orang beriman. Yang proses itu bukan orang Islam, yang proses itu mungkin orang kafir. Dia takut yang tu haram. Itu namanya warak. Yang main sapu je panggil apa? Wakrak. Sapu je, tak kira lantak lah. Asalkan dapat, asalkan dapat sudah. Itu wakrak. Kita ni banyak warak ke banyak wakrak? Termasuk yang cakap ni wakrak ni. Tuan-tuan bermain tak apa ya?
Ada. Itu namanya warak. Dan seperti seorang yang mahu mengumpulkan harta dengan jalan warak, dan membuat diri orang beragama supaya orang percaya kepadanya, membuat apa yang bersangkutan dengan urusan agama. Bila sudah terhimpun emas dan perak kepadanya, maka dipunyanya seorangnya, dia bekerja-kerja lah nak dapat benda itu. Dan jikalau ada syarikatnya dan kongsinya, boleh dihilangkannya. Ahli-ahli lain tu boleh hilang, dia nak nyapu semuanya. Maka ialah sejahat-jahat orang sebagaimana di dalam hadis yang di atas. Akan kita baca hadis tadi ya. Hadis tadi sudah baca dulu. Bi'sal abdun lagi yahtilut dunya bidlin. Itu sejahat-jahat hamba itu dialah hamba yang menipu daya dunia dengan agama. Itu sejahat-jahat manusia. Ini banyak berlaku ni. Nabi ngapa tu? Dalam hadis lain Nabi kita lebih yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama fusaq. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil dan ahli-ahli agama yang jahat-jahat, ulama-ulama yang jahat-jahat. Ada yang rajin beribadat tapi jahil, rajin sembahyang tapi tak erti sembahyang, bacaan tak betul, gerak-geri boleh batal sembahyang tak redha. Dia tak redha bahawa dia tu melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Banyak berlaku ni. Bacaan begitu juga. Dalam sembahyang ada rukun qauli, rukun sebutan ada. Kena sebut betul-betul. Yang pertama kena sebut, dalam hati tak sah. Kalau sebut kena betul, baru sah. Kalau tak sah, itu ahli ibadah yang jahil-jahil. Ulama yang jahat-jahat. Ulama mementingkan harta, mementingkan kekayaan, mementingkan nama, mementingkan kemuliaan, bukan semata-mata kerana Allah. Itu ulama yang jahat. Kata Nabi, aku lebih takut kepada ulama yang jahat daripada ulama su' namanya. Ulama su', ulama usu', ulama yang jahat. Aku lebih takut kepada ulama yang jahat tu lebih daripada aku takutkan aku lari yang laju lagi, lebih daripada aku lari daripada harimau. Kata Nabi, ulama yang jahat mementingkan harta, mementingkan kedudukan, mementingkan nama dan sebagainya. Itu ulama yang jahat. Itu jahat tu. Ulama ada 3 tuan-tuan dan puan. Yang pertama al-ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kita nak yang tu nak belajar pada ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua al-ulama ul-ghafilin, ulama yang lalai. Ilmu banyak tapi tak nak nyampaikan. Dikira dia seorang je. Ilmu banyak. Kalau kita tak betul baca, dia tahu betul ya. Tapi tak nak ngajar. Hidupnya macam orang biasa saja. Bila petang raun, bawa anak bini sana kemari, naik motor raun je. Macam orang biasa lah. So ngajar tak nak. Ada ulama al-ulama ul-ghafilin, ulama yang lalai. Mayang pun kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Padahal dia ulama, dua-dua tinggi-tinggi. Tapi tak pernah datang ke surau, tak pernah datang ke masjid berdoa. Sedangkan dia bukan tak tahu hukum jemaah tu fardu kifayah. Tapi ada tak jenis orang itu? Ada. Itu ulama yang lalai. Yang ketiga yang tadi, ulama usuk, ulama yang jahat, ulama yang mementingkan harta, menjualkan agama kerana nakkan harta, kerana nakkan nama, kerana nak kedudukan, kerana nak pangkat dan sebagainya. Itu ulama yang jahat. Kita tak nak yang tu. Kita nak ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia cakap serupa bikin, bukan cakap tak serupa bikin. Ulamaul amilin. Ini pun orang juga. Kalau ada syarikat-syarikatnya dan kongsinya, boleh
dihilangkannya, betul, kongsi itu boleh dihilangkannya, maka dialah sejahat-jahat orang sebagaimana yang tersebut dalam hadis di atas tadi yang dah kita baca tadi. Kemudian di bawahnya ada hadis lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi'sal abdun yahsilud dina bisyubhat." Sejahat-jahat hamba itu ialah hamba yang menipu daya agama dengan syubhat. Syubhat itu apa dia? Samar-samar antara halal dan haram. Nak dikatakan haram, benda itu asalnya halal. Nak dikatakan halal, takut ada unsur-unsur najis dalamnya, itu namanya syubhat. Cakap Melayu kan syubhat. Samar-samar antara halal dan haram. Contoh, tofu. Apa haram tofu? Daripada kacang soya. Iya dah. Tapi yang memproses itu bukan orang Islam. Yang memprosesnya orang kafir. Orang tak belajar apa? Tak belajar Torah. Karena di mana ada kilang tofu, adalah kandang apa? Kandang babi dekat itu. Bergelemah je babi tu sana kemari. Meluk aja liar ni. Kita beli. Bulan Ramadan beli. Balik buat tofu sumbat. Tofu sumbat. Pokoknya dah sedap. Nak katakan haram? Apa haramnya? Dia daripada kacang soya. Nak katakan halal kerana yang memproses itu bukan orang beriman. Dia tak pernah belajar taharah. Ada najis itu kita takkan tahu ada najis dah ya. Macam mi kuning. Oh itu juga. Nah, apa haramnya? Daripada tepung. Diproses. Jadi buat mi. Apa haramnya? Tapi kadang-kadang yang memproses itu orang yang bukan beriman, orang kafir. Tangannya bawa jilat anjing, dia pun pegang tepung tu, guli tepung tu. Tu buat mi. Najis lah tepung tu. Mi tu najis lah. Najis lah. Orang lepas jilat anjing, dia bukan tahu lepas jilat anjing macam mana nak mensucikan tangannya. Buat mi. Kita membeli. Buat mi kari. Buat mi bandung. Buat mi sup. Sedap makannya. Apa-apanya kita makan najis. Cinta sudah tu. Itu namanya syubhah. Bila syubhah, Nabi kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan kamu. Yang tak ragu ambil, tak apa. Kalau kita tahu yang memproses itu. Orang tu beriman. Contohnya dulu ada yang proses apa? Budak-budak Arkam. Ada tak? Dia dah tentu mereka tu belajar taharahnya. Tak ada ragu, makanlah. Tapi kalau yang menjualnya tang cong-cong, tang leng-leng, cun amoy, di mana dia belajar taharah? Itu namanya syubhah ya. Itu juga bihun. Yang mau bihun cap masjid. Dia tak cap masjid bihun. Cap songkok, cap tarbus. Kemudian dibungkus oleh Haji Ibrahim. Yang bungkus itu Haji Ibrahim. Dibungkus, bukan diproses. Bukan dikilang oleh Haji Ibrahim. Dibungkus oleh Haji Ibrahim. Bukan Haji Ibrahim ini dia. Haji Ibrahim lain lah. Tapi nak sebut nama lain kan makhluk mana? Sebut Haji Ibrahim. Pada bihun tu, cuba tengok kilang bihun di Mambang Diawan tu. Pergi tepi jalan tu, naik atas tokak tengok ke atas. Pelantor itu rendah ke tinggi? Rendah. Tak sampai dua kaki tu sampai. Rendah je. Yang selalu lalu lalang tu apa? Yang lidah jilat lentik alion. Lentik alion tu dia atas bihun tu. Bihun tu makin lama makin kering. Betul? Kita pun beli. Kita beli masak. Buat bihun sup. Kita makan. Buka puasa tu. Rupanya kita makan najis. Itu namanya syubhah. Syubhat. Itu apa nama tadi? Sabda Nabi tadi apa kata?
sejahat-jahat hamba itu ialah hamba yang menipu daya agama dengan syubhat. Kita tak tahu. Okey, itu yang ke-58. Yang ke-59, menipu daya agama dengan syubhat itu banyak macam rupanya. Apa banyak caranya? Maka didatangkan di sini beberapa misalnya atas mengambil faham juga. Bukan nak duduk siapa-siapa, nak bagi kita faham aja. Pertamanya seperti seorang sembahyang zuhur, tiba-tiba syak ya. Adakah telah dikerjakannya 3 rakaat atau 4 rakaat? Tak orang kena ke ni? Tuan-tuan dan puan-puan tak orang kena ke tu? Udah 3 rakaat, 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Betul tak? Yang ada ilmu tak apalah. Dia ambil yang yakin. Ambil yang yakin, kira berapa? Kira 3 ke kira 4? Kira 3 lah. Kalau kira 4 tak payah buat lagi. Kalau kira 3, kena tambah 1 lagi. Bila buat 4 tu, buat yakin. Itu yang ada ilmu. Yang tak ada ilmu, lantak leh, sasai dak leh. Pulang dari Tuhan. Nak tahu itu yang tak ada ilmu. Jadi yang ada ilmu, dia akan buat 1 lagi. Walaupun dah 5. Dia buat 1 lagi itu kalau yang dia tak ingat. Tapi orang lain ingat kata dia dah 5 sah ke tak? Sah. Tapi disunatkannya atau dijabarkannya, dicukupkannya dengan sujud sawi. Boleh ya. Walaupun dia sudah kira batal tu, tapi tak batal. Sujud sawi. Dia menampung kesalahan-kesalahan yang lakukan. Itu orangnya ada ilmu. Ini kata ini hukum ketiga. Dia sembahyang zuhur, tiba-tiba syak ya. Adakah telah dikerjakannya 3 rakaat atau 4? Ia pun lalu disudahkannya. Disudahkannya sembahyangnya di dalam yang demikian itu. Ragu-ragu tu. Terus salam aja. Dengan demikian itu, maka yang demikian itu sudahlah menipu agama dengan syubhat. 3 ke 4, 3 ke 4, dikira 4 je. Dah tu dia. Dah. Maknanya dia tak tambah lagi 1 lagi. Dia menipu tu. Nak menipu Tuhan. Tapi Tuhan boleh ke tipu? Tak boleh Tuhan tahulah kata. Maka apa? Mengapa tidak ditambah serakaat lagi? Pada dalam syarak, dalam hukum syarak, elok ditambah 1 lagi. Bukan elok pun, wajib ambil yang yakin. Kalau buat sekali lagi, yakin tak? Dia 4 yakin tu. Dia ambil yang itu yang betulnya. Ambil yang yakin. Ini dah. Ni kali lantak lah. Nak terima-terima ni dah apa tak terima tu. Itu menipu agama dengan syubhat kerana tatkala syak adakah sudah dikerjakan 3 rakaat atau 4, mengapa tidak ditambah serakaat lagi pada masa syak tu? Maka dengan kerana ia sudahkan sembahyang di dalam syak itu, serta tiada ditambahnya, sudahlah jatuh ia di dalam haram. Tapi yang haram tu, dia ingat, dia tak tahu. Dia betul buat 4 ke buat 3, 4 ke 3. Lantak lah nak terima-terima ni dah. Lantak dia jadi haram tu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apa dia? Man waqa'a fi syubhatil waqa'a fil haram. Dan barang siapa jatuh dia di dalam syubhat, memperbuat ia akan yang haram. Orang yang buat yang syubhat tu orang yang haram tu. Haram hukum apa tu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan, dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Itu penting tu, kedudukan tu penting. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Itu yang haram. Jadi dia buat yang haram tu, walaupun dia asal dan syubhat, tapi telah melakukan yang haram, berdosa tu. Dan seperti seorang yang berburu kijang, tiba-tiba dapat ditikamnya, lalu lari kijang itu, jatuh ke dalam air dan dijumpainya sudah mati di dalam air itu. Dia menjual kijang, lari, tengok mana, jumpa dalam air, dah mati pula tu.
Ya. Dijumpainya surah mati dalam ayat itu. Maka pada apa tu? Padahal tidak diketahui adakah kijang itu mati dengan sebab tikam tu sendiri. Tikam kijang tu nak sembelih lah, betul lari. Jumpa dalam ayo aja dah mati. Jadi dia mati tu lemah ke atau mati kena sembelih? Kita tak tahu tu. Tiada diketahui adakah kijang itu mati dengan sebab tikam atau dengan sebab mati lemas. Kena ayo lemas lah. Maka sudahlah jatuh hukumnya, hukum suhat. Jadi sebab tu halal ke haram itu suhat namanya. Atas jatuh hukum suhat atas kijang itu. Tiba-tiba dikatakannya mati kena tikam. Dengan tidak ada satu tanda pun. Kadang-kadang luka pun tak nampak. Tidak ada satu tanda pun. Maka jatuhlah di dalam yang haram. Jatuh ke dalam haram. Orang yang mengambil makanan itu. Orang yang makan daging kijang tu masak, buat gulai kari. Makan benda yang haram. Bila lagi lepas tu kenuri pula. Kenuri panggil orang ramai. Panggil Pak Haji. Panggil Tok Imam. Makan ke orang makan sedap lah. Padahal dia makan benda yang haram. Tapi dia tak tahu, tak ada berdosa. Kalau dia tak tahu, yang berdosa apa? Tukang tuan tadi lah. Tuan kenuri tu. Padahal dia makan benda yang haram. Itu suhat asalnya. Dan seperti bercampur daging bangkai dengan daging bersembelih. Ini kena jaga tuan-tuan dan puan. Beli ayam. Kadang-kadang ayam tu belum mati lagi, sudah campur aja dalam apa tu. Kita beli ayam kedai bukan orang bukan Islam. Udah sembelih tu belum mati lagi ayam tu, udah campur aja dalam tong besar tu. Ada dah ayu dalam tong tu? Ada. Kau nak ke berlaku ni? Ada ke tak? Ada, banyak betul tu. Saya mari kenal kali, campur orang. Saya marah dah. Dia betul tarik balik. Apa tu logiknya macam? Ini dia bukan mati orang sembelih, dia mati kena ayok ni. Oh, tak bikin lagi. Betul. Tak bikin dia minta maaf dengan saya. Itulah. Itu soal tu. Dia tak tahu ayam tu mati kena sembelih ke atau mati dalam lemah dia ayok. Itu orang tu dah. Tidak diketahui adakah kijang itu mati dengan sebab tikam atau dengan sebab mati lemas. Maka sudahlah jatuh hukum syubhat. Itu namanya syubhat. Halal ke haram itu syubhat tu. Atas kijang itu tiba-tiba dikatakannya mati kena tikam. Itu andaian saja. Sedangkan tak ada tanda-tanda kena tikam, tak ada. Luka pun tak nampak. Mati kena tikam dengan tidak ada apa-apa tanda-tanda yang tak ada. Maka jatuhlah yang haram. Jadi benda haram tu. Dan jatuh di dalam haram orang yang mengambil makan itu. Jadi digulai dengan kijang tu. Daging kijang sedap lah. Dia pun buat gulai, makan betul anak-anak. Makan benda haram. Dan seperti tercampur dengan bangkai. Itu tadi ya. Campur dengan bangkai. Ayam ni selalunya ayam atau itik. Selalunya ayam lah. Campur dengan bangkai. Dengan daging apa? Bersembelih. Daging sembelih ada yang bangkai campur-campur. Betul dah tak kena. Yang mana sembelih, yang mana tak sembelih. Kerana orang kafir tu sembelih ke tak? Orang kafir makan ayam macam mana yang boleh teguk je. Ya ke tak? Orang kita orang Islam mesti sembelih. Dia campur sekali. Itu dah tak kena. Yang mana satu sembelih, yang mana satu tak sembelih. Seperti bercampur daging bangkai dengan daging bersembelih.
Kemudian datang kesamaran. Nah, samar terusnya tak terang, nyata, tak nyata. Itu samar. Ragu-ragu. Tidak dikenal mana-manakah ia. Yang mana yang sembelih, yang mana tak sembelih. Nah, mana-manakah ia. Nah, maka ini syubhat namanya. Tak tahu yang mana kena sembelih, yang mana yang mati begitu dia tak tahu. Bangkai ada ke atau yang ayam yang sembelih tu. Nah, itu syubhat juga namanya ya. Atau kesamaran pada salah satu daripada dua perempuan. Siapa ya? Dua orang perempuan bersaudara. Nah, adakah yang diakad nikah itu yang ini atau yang ini? Dia ada beradik kembar. Siapa yang mukanya? Saling tak tambah biji ya. Yang satu dia tak kenal yang mana satu dia nikah tadi. Yang ini. Kalau mak bapaknya nokor, boleh tak? Boleh. Nah, tapi biasa tak ada lah berlaku ini bukan selalu berlaku ni kan? Dia tak kenal. Nah, itu pun kita sebab juga. Adakah yang diakad nikah itu yang ini atau yang ini? Maka kesamaran atau syubhat yang seperti ini wajib jauh daripadanya dengan ijma'. Apa itu ijma'? Dengan persetujuan para ulama. Ijma' artinya sepakat ulama-ulama. Jadi sebab tu kalau nak nikah adik-adik yang serupa mukanya ataupun kembar nak nikah kena kenal tu tanda tu. Apa nak nikah yang mana? Si Timah ke si Limah? Padahal dia tu kembar. Boleh tak kahwin dua-dua sekali? Tak boleh. Zaman ni saya tak benarkan. Zaman dulu boleh. Zaman Nabi Musa dulu boleh. Sekarang ni tak boleh. Jadi mesti seorang-seorang. Jadi kena dulu. Dia ada tanda. Gelang ini ke pakainya. Rantai ini ke pakainya. Ada tanda. Kalau nikah dengan kembar lah. Kalau tak, ini katanya itu lagi baru berlaku ya. Berlaku perzinaan dan sebagainya itu. Dia tak kena. Dan seperti bercampur daging bangkai dengan daging sudah tu dia. Adakah akad nikah itu yang ini atau yang ini? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi'sal abdu abdun wa ma'un yaquduh ya. Wa ma'un yaquduh lah. Sejahat-jahat hamba itu ialah hamba Allah yang lemah, yang tamak memimpin akan dia. Orang tamak memimpin dia. Jadi pemimpin yang tamak. Harta negara itu macam rampasan perang, jadi yang memiliki semuanya. Itu yang tamak. Kerana nak kereta je, dia tak kira sangat. Kita terima Tuhan, kita kira. Dia kira janji dapat je. Itu sejahat-jahat pemimpin. Ada pemimpin apa itu? Ada. Yang tengok Malaysia je dunia ni. Kaya-kaya. Dengan harta negara tu. Padahal dia patut ada gaji je. Patut terima gaji je, bukan tak memiliki semuanya. Tapi ada tak pemimpin yang kaya-kaya? Jutawan, bukan jutawan lagi dah, bilioner semua. Kerana dia dapat kedudukan di situ. Banyak ya. Dia bukan negara kita pun ada juga. Tapi negara lain banyak juga. Kaya-kaya. Di Afrika banyak. Di Eropah banyak. Dan sebagainya. Di Amerika pun ada. Cuma Amerika tu bisa tahu kerana pemimpinnya memang asalnya kaya. Kalau dia miskin tak dapat jadi pemimpin pun. Semua yang kaya-kaya belakang tu. Kumpulan Donald Trump tu, dia kaya tu. Donald Trump paling kaya tu. Dia ahli perniagaan. Sangat kaya. Begitu Rockefeller tu, kaya belakang tu. Kennedy tu semua keluarga dia kaya-kaya belakang. Itu dapat jadi presiden tu. Baik. Kemudian masalah yang ke-60.
Tamak memimpin manusia kepada dunia. Dia ke arah dunia aja. Nah, asal dunia punya dia apa? Tak apa katanya. Bagus tu. Kita melabur lah katanya. Dengan saham ini, saham itu, saham ini. Padahal kadang-kadang benda yang dibeli saham tu benda yang haram. Benda saham dunia umpamanya. Tapi dia mimpi kata tak apa. Kita sahamnya ke susahnya ya. Ada jenis apa tu ya? Jenis apa itu pun tamak dunia kenapa tu? Tamak memimpin manusia kepada dunia. Sebab itu kita jadi pemimpin mesti lebihkan akhirat daripada dunia. Lebihkan akhirat. Jangan kalau ada pertemuan antara dunia dan akhirat, dipilih mana? Dipilih akhirat. Cari pemimpin jenis itu ya. Macam Tuan Guru Ni Abdul Aziz pernah tokeh kapiol bawa beg, dalam beg tu penuh duit berjuta-juta ke rumah dia. Nak merasuah Tuan Guru untuk mendapat satu projek di Kelantan tu. Dia bawanya nak tengok duit tu, susun duit dalam beg tu. Ini pernah berlaku ni, bukan saya nampak lah, tapi ini ceritanya, ada cerita begitu. Apa kata Tuan Guru? Awak bawa balik ini duit. Jangan bagi saya. Ini duit kalau saya makan dosa. Nanti saya masuk neraka, saya takut neraka. Kanja Cina tu. Cina, tahu lah Cina, dia memang betul, dia bagi dulu. Bukan dia tahu terima kita ada... layak atau tak lekat, dia kena bagi dulu. Bagi dulu supaya dapat favoritism untuk dia. Bawa balik kena. Saya takut Tuhan. Kaya saya tak takut. Saya bukan nak kaya. Saya bukan takut miskin. Tapi saya takut Tuhan. Nanti Tuhan marah. Bawa balik Cina tu. Duit tu di antaranya yang diceritakan kepada umum lah ya. Yang pelakuan daripada Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Kerana dia memang jadi hamba Allah yang sebenarnya. Berapa ada dah orang nampak dia tengah menyuci tandas. Tuan Guru ada tak? Ada orang pergi tengah malam mengaji, tengok ada orang tengah menyuci tandas. Tengok dia. Padahal dah jadi menteri besar. Itu dah hebatnya. Yang baik itu boleh kita cerita. Kalau yang jahat, ngumpat namanya. Ini yang baik, supaya jadi contoh kepada masyarakat lain. Ini begitu kan. Dia tamak memimpin manusia kepada dunia. Kalau benda itu haram, kabur haram. Jangan sorok-sorokkan fakta. Kalau benda itu haram, haram. Kalau benda itu halal, halal. Gitu kan. Jangan yang halal, yang haram ketika halal, dan yang halal ketika haram. Tak boleh. Sesungguhnya seseorang yang tamak pada dunia ini amat keji. Dunia ini keji. Dunia jifah. Dunia ini seperti bangkai yang hina. Waktu labuha kilab. Yang mengejar dunia yang hina ni hanyalah anjing-anjing saja kata Nabi ya. Dunia ini bangkai yang hina. Siapa mengejarnya dia adalah anjing-anjing yang nak mengejar bangkai. Waktu labuha kilab. Itu dunia. Dia tak ada apa faedahnya. Siapa kejar dunia dapat sebahagian dari dunia. Bukan dapat semua pun, sebahagian dari dunia. Tapi di akhirat tak ada dapat apa-apa ganjaran. Tapi sampai kejar akhirat, dunia datang sendiri. Tengok yang hebat-hebat tu. Dia kejar akhirat tapi dunia datang sendiri. Kemasyhuran datang sendiri, harta datang sendiri, kesenangan hidup datang sendiri. Ya ke tak? Tengok Dr. Zakir Naik tu. Berdakwah sana kemari-kemari. Naik Meksiko kan? Apa kendaraannya? Apa kendaraannya? Dapat terbang. Datang hotel orang tempat hotel untuk dia. Padahal dia bukan minta apa-apa pun. Begitu dia. Begitu ulama-ulama besar tu. Seperti Ustaz Azhar Idrus. Dia sekat tapi orang jemput je dia.
Tengok dia punya YouTube tu. Kali nengok apa? 40,000, 60,000 ni yang nengok ceramah dia tu. Cukup orang tu. Yang 100,000 ada. Itu ulama. Dunia datang sendiri. Macam Ustaz Wadi Anwar. Dunia datang sendiri. Padahal dia bukan minta dunia tu. Begitulah keadaannya. Tapi kalau kerja dunia, dapat sebahagian dari dunia. Bukan semuanya pun, sebahagian yang dapat. Jangan kerja dunia. Itu tanda ilmu yang memberi manfaat. Ada 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Dengar dia tuan-tuan dan puan. 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama, lagi tinggi ilmunya, lagi takut dia akan Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia lebih gemar kepada akhirat berbanding dengan dunia. Dia lebih gemar kepada akhirat berbanding dengan dunia. Yang ketiga, dia lebih benci kepada dunia berbanding dengan akhirat. Dia tak suka dengan dunia. Lawan yang tadi lah. Dia tak suka dengan dunia kalau berbanding dengan akhirat. Yang ketiga. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya sendiri. Dia nampak kecacatan dirinya sendiri. Dia nampak kepincangan dirinya sendiri. Itu nombor 4. Dia tahu kelemahan dia. Kita tahu kelemahan, tapi kelemahan orang. Kelemahan diri ini tak tahu. Saya tahu kelemahan orang. Tu imam tu ini lemahnya. Ahli tajwid ini lemahnya. Ustaz tu ini kelemahannya. Ustazah tu ini kelemahannya. Saya tahu kelemahan orang, tapi kelemahan saya tak tahu. Patutnya dengar. Tahu kelemahan diri sendiri. Nak tahu tak kelemahan diri sendiri? Tuan-tuan dan puan, nak tahu tak kelemahan diri sendiri? Ada 4 cara. Yang nombor 4 tadi ada 4 cara. Faham dia kata ni? Yang nombor 4 tu kita kenal kelemahan diri kita sendiri. Nak tahu ada 4 cara. Dia nombor 4 dan 4 cara. Yang pertama, bertanya pada musuh. Tahulah kelemahan kita. Nak tahu kelemahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanya siapa? Tanya Dr. Mahathir. Dia musuh. Jangan tanya geng dia. Jangan tanya Dr. Wan Azizah. Kalau tanya Dr. Wan Azizah apa? Baik aja lah. Tanya pada musuh. Nak tahu kelemahan Tuan Guru Haji Adi Awang, tanya apa? Tanya Lim Kit Siang. Tanya pada musuh. Jangan tanya pada Tuan Ibrahim Toman. Katanya pada Tuan Ibrahim Toman, elok aja lah, bagus aja lah. Tanya siapa yang benci dia. Yang pertama. Yang kedua, berguru dengan guru yang mursyid. Mesti berguru dengan guru yang mursyid. Baru tahu. Kerana guru yang mursyid tu dia kenal kelemahan murid dia. Mursyid tu yang bijak. Dia bukan mesti tinggi kelulusannya. Kadang-kadang guru kampung aja dia nampak kelemahan kita. Dia tahu kita ni kedekut, dia bagi latihan-latihan supaya hilang kedekut kita tu. Dia tahu kita ni penakut, dia bagi latihan-latihan supaya hilang rasa takut kita tu. Dia bagi latihan-latihan tu. Itu guru yang mursyid namanya. Guru yang bijak, guru yang hebat. Kadang-kadang di guru kampung aja dia jadi mursyid. Tanda mursyid apa? Apa yang dia cakap semua murid dia ikut. Murid dia terus buat. Kerana dia itu mursyid tanda. Kadang-kadang benda itu semua orang cakap apa itu juga. Masih bertakwa tapi di mulut dia je orang tak ikut apa, orang tak perlu pun. Tapi ada tak jenis orang yang bila cakap je orang ikut, ada tak? Itu nama guru mursyid tu. Yang kedua tadi, yang ketiga, bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Cari sahabat yang ikhlas. Kerana kalau kita sakit, dia ziarah. Dia tahu apa yang kita benci, dia tahu apa yang kita suka. Dia yang kita suka tu dia akan usahakan supaya dapat. Yang kita benci dia akan usahakan supaya tak dapat. Sahabat yang ikhlas. Yang ketiga. Bukan sahabat waktu jana. Sahabat waktu jana belum tahu ikhlas lagi. Ini yang sebelumnya. Kalau kita tak semayang, kalau kita tak datang ke surau, ke masjid, dia turut. Dia tanya sebab kenapa? Demam ke sakit ke? Kenapa tak datang? Itu ikhlas. Macam apa? Macam Abu Bakar dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ya. Macam itulah kalau dapat cari sahabat yang jenis itu. Boleh berkorban untuk sahabatnya. Nah, macam sahabat-sahabat Rasulullah semua boleh berkorban untuk Rasulullah. Di antara siapa? Ali. Malam tu nak hijrah. Apa kata Rasulullah ngapa kepada Ali? Kamu Ali tidur atas kata aku malam ni ya. Nah. Dia tanya Ali, ngapa ya Rasulullah? Malam ni ada orang nak bunuh aku ni. Aku nak hijrah malam ni. Kamu tidur atas kata aku, bila mendatang tengoknya ada orang kata dulu kata nama aku. Tengok kamu ni. Apa jawab Ali? Okey, baiklah. Tak adalah okey, saya kata okey tu ya. Ya, bahkan ya betul ya, aku sanggup kata dia Ali ngapa pada Rasulullah. Dia bagi kata Rasulullah. Malam tu betul-betul datang. Mereka nak bunuh Nabi. Tarik selimut tak ada orang dia. Tengok angkat pedang nak kencang. Tengok Ali. Oh bukan Rasulullah. Rasulullah dah tak ada. Tak ada dibunuh. Orang Arab tu pula dia apa saja misi dia tu dia ikut misinya. Kalau kita cincang Ali tu habis hancur. Lantak lah. Tak ada Rasul tak ada Muhammad tak ada. Ali aja jadilah. Kalau kita ini dia nak Ali je. Udah lama betul ditanya Ali. Kenapa kamu bodoh benar boleh menerima perintah Rasulullah suruh baring atas kata kamu? Dia kata dia. Kalau dia cincang sama kamu kan mati begitu je. Apa kata Ali? Kalau aku mati malam itu aku seorang aja mati. Kalau Rasulullah berjaya dia bunuh mereka malam tu apa jadi? Islam akan terus mati, takkan dapat berkembang lagi. Tengok dia punya minda ya. Jauh ke depan. Kalau aku mati aku seorang aja tak ada apa-apa. Tapi kalau Rasulullah mati, Islam akan terus mati. Itu yang bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat ramai. Bergaul masyarakat ramai, baru kita tahu. Macam kita ramai-ramai tahu orang ni lekas hafalnya. Orang ni benar tak mau hafal-hafal. Orang ni kedekut. Orang ni pemurah. Kita ni kedekut. Tengok ramai yang pemurah. Itu kita tahu kelemahan diri kita. Dan sebagainya. Itu 4 cara ya. Itu yang keempat tadi. Yang kelima dia kenal tipu daya syaitan. Syaitan bukan suka kita ngaji ni. Dia akan cuba kacau supaya kan tumpuan kepada mengaji. Dia bawa senjata. Saya dah suka bawa senjata banyak ya. Mula-mula dia buat apa? Buatnya celak. Bila kena celak syaitan apa jadi? Mula ngangguk depan ustaz. Itu yang pertama. Tak berjaya celak tu dia buatnya apa? Dia bawanya gincu. Gincu hutang mana? Hutang bibio. Bibir tak betul ya? Hutang bibio. Kena gincu syaitan, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Itu cara. Tak berjaya juga apa kan? Dia bawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya lutut, dia ketuk-ketuknya paha, dia ketuk-ketuknya bahu tu. Sudahnya, dia bangkit. Dengan ustaz tu, dia nak apa? Dia nak keluar buahnya kecil. Rupanya dia keluar, ambil motor, sorong sampai luar pagar. Bila luar pagar, startnya. Baliklah dia. Berjaya lah setan tu. Pagi ni tak tahu berjaya ke tak setan. Jadi dia kena tipu daya setan. Yang ke 5. Yang ke-6, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Dia tu unjuk, riak, takabur. Habis, tak dapat pahala lah ya. Kalau ada unjuk, ada riak, ada takabur, tak dapat pahala apa-apa. Itu 6. Apa namanya? 6 tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat. Jadi biar mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ni memberi manfaat pada kita. Okey, nanti kita akan baca nanti apa? Tamak memimpin manusia kepada dunia. Ini sudah sebut tadi ya. Last sekali akan kita baca insya-Allah. Iaitu hawa nafsu yang menyesatkan. Itu akan datang insya-Allah. Kejap ni kita berhenti dulu. Dah pukul 10 lebih tuan. Rehat dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang terakhir dalam bab yang kita nak baca ni, tajuknya masalah yang ke-61, yaitu hawa nafsu yang menyesatkan. Hawa nafsu itu menyesatkan.
Itu di antara musuh orang beriman. Hawa nafsu ni di antara musuh orang beriman. Orang beriman musuh ada 5. Al-mu'minu baina khamsin syada'ida, kata Nabi. Orang beriman berhadapan dengan 5 musuhnya. Yang pertama, orang yang beriman juga tapi hasad dengki. Mu'minun yahsudu, orang beriman tapi hasad dengki. Yang kedua, wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang sentiasa nak berperang dengannya. Orang kafir mana pernah lunak dengan orang Islam, nak berperang dia kerjanya, nak bunuh orang Islam dia. Di mana negara-negara yang dikuasai oleh orang bukan Islam, semuanya akan menindas Islam. Di mana-mana pun, di Thailand, di Burma, di India, di Rusia, di Afrika, semua menindas orang Islam. Tapi di negara-negara yang dikuasai oleh orang Islam, orang kafir boleh hidup dengan senang, hidup dengan bebas, hidup dengan aman. Itu bezanya. Di Arab Saudi itu orang kafir senang lenang duduk sana. Di Indonesia orang kafir boleh kaya-kaya di sana, kecuali tapi di negara-negara yang diperintah oleh orang bukan Islam, orang Islam ditindas, dibunuh, dikurung dan sebagainya. Di China sana itu ada satu tempat tahanan, ditahan orang Islam tu. Mana perempuan terpaksa kahwin dengan rakyat Cina tu. Itu berlaku di China. Di India waktu itu juga. Masjid paling tua di India tu diroboh oleh orang Hindu tu, depan mata orang Islam sendiri. Di Burma, orang Burma tu membunuh orang Rohingya yang Islam tu. Bukan seorang dua bunuhnya, satu kampung tu habis. Ditembak oleh tentera-tentera Burma tu. Itu yang berlaku. Itu wa kafirun yuqatilu wa munafiqun yughdhibuhu, dan orang munafik yang sentiasa benci kepada dia. Itu musuh yang ketiga ya. Musuh yang pertama tadi orang beriman juga tapi hasad dengki. Sama-sama beriman dan ngaku beriman tapi hasad dengki. Yang kedua orang kafir yang sentiasa nak berperang dengannya. Yang ketiga orang munafik yang sentiasa membenci dia, tak konok dia. Itu musuh-musuh zahir yang nampak di kita. Dua ni musuh batin tak nampak. Yang keempat, wa syaitanun yudilluhu, syaitan yang sentiasa menyesatkan dia. Itu kerja syaitan. Dan yang kelima, wa nafsun tanazi'uhu, dan hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu 5 musuh orang Quran. Petang ni atau pagi ni kita sambung lagi yang musuh yang kelima tadi, iaitu hawa nafsu. Nafsu ni diri kita tak nampak, namanya nafsu. Nafsu tu ni diri kita. Jadi yang diri kita tu selalu ngajak kepada kejahatan tu. Kerja nafsu tu ngajak kepada kejahatan tu. Innan nafsal amaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu amarah tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Siapa selalu nyuruh kita berjoget? Nafsu. Siapa ngajak kita tu berzina? Nafsu. Siapa ngajak kita nak tamak ke dunia? Nafsu. Siapa yang kita mengejar kekayaan? Nafsu. Itu kerja nafsu ya. Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Nafsu ni ada 7 peringkat, tuan-tuan. 7 peringkat nafsu. Yang pertama namanya nafsul amarah. Nafsul amarah. Nafsu amarah ni sentiasa nak buat jahat je. Bukan dia saja dia buat jahat, dia ngajak orang buat jahat. Itu kerja nafsu amarah. Tak ada kebaikan tu. Bangkit tidur aja dah teringat apa jahat maksud nak buat hari ni. Mudah-mudahan kita tak ada lagi memiliki nafsu itu lah ya. Nafsu amarah ni, belum teman. Yang kedua namanya lawamah. Lam waw alif min ta marutah, lawamah. Nafsu lawamah ni dia dah terdidik sikit. Mula-mula amarah, itu dia ngaji naik tingkatannya kepada lawamah.
maulah membuat kebaikan, maulah semayang, maulah menuntut aurat, maulah baca Quran dan sebagainya. Tapi tak lama. Tak lama maunya, lepas tu dah balik buat maksiat, dah balik lalai, dah mengerti Allah, dah buat balik menentang Allah Ta'ala. Itu lawamah. Sebab itu kalau kita dah masuk lawamah tu kena berkawan dengan orang-orang yang bertakwa belaka. Ada member-member dia, bawa istiqamah. Betul tak mau? Itu namanya lawamah. Yang ketiga namanya mulhimah. Mulhimah. Nah, itu dah dapat ilham. Daripada perkataan ilham. Yang itu ibadah rajin, semayang rajin, puasa rajin, untuk aurat rajin, ngaji rajin. Itu mulhimah. Tapi walaupun rajin, hati yang tak konok, masih lagi berjuang melawan dunia. Semayang rajin, tapi nak lagi habis je. Wirid bentar nunggu. Ada orang itu salam je bah, salam je bah. Itu mulhimah ya. Tak konok melakukan kebaikan. Dan seronok lagi, masih ingat lagi dengan kejahatan tu. Walaupun tak buat, tapi ingat lagi. Hati yang teringat juga joget tu. Hati yang teringat juga dengan maksiat-maksiat yang telah dilakukannya. Kadang-kadang senyum sama-sama mengingatkan maksiat yang telah dilakukannya. Itu mulhimah. Allah sebut Quran apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan diilhamkannya ke arah kejahatan dan juga ke arah ketakwaan. Jadi orang buat mulhimah ni masih buat baik, masih suka beribadat tapi tak konok. Badan aja yang beribadat tapi hati teringat ke maksiat-maksiat yang dilakukannya. Dan mulhimah. Belum selamat lagi ni. Kalau dia dah tak ada melakukan kejahatan, tak ada melakukan maksiat kira, ambil ekor dah hidak lah, tapi masih teringat lagi. Nah, bila masih rabot tengok dia muka surat barang berapa naik nombor ni. Tengok 7, 6, 8, 5. Oh, nombor aku punya. Saya tak ambil ni. Itu mulhimah. Belum selamat lagi. Zahirnya macam dah jadi baik, tapi hakikatnya belum selamat lagi. Yang namanya mulhimah. Yang keempat, ini kalau nak selamat belum memiliki nafsu mutmainnah. Namanya mutmainnah. Dah tenang jiwanya. Ini baru dapat syurga. Kalau ada nafsu mutmainnah, dijamin syurga. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai mereka-mereka yang memiliki nafsul mutmainnah. Nombor 4. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mereka-mereka yang memiliki nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Kalau dapat pengiktiran dengan Allah, apa dapat? Fadkhuli fi ibadi, jadilah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Allah iktiraf kita sebagai hambanya. Bila iktiraf sebagai hamba, apa dapat? Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga-ku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak masuk syurga, paling komanya kita nak memiliki nafsul mutmainnah. Dah tenang jiwanya. Seronok melakukan ibadah. Benci kerana maksiat. Mayang seronok, ngaji seronok, baca Quran seronok, zikir seronok, selawat seronok, sedekah seronok, baca Quran seronok. Itu dah yang mutmainnah. Tenang jiwanya. Kalau sehari tak buat kebaikan tu rasa tak puas rasanya. Dia nak buat kebaikan dah. Jadi paling koman, paling kudi, paling curut, paling tak guna. Kalau nak selamat, mesti memiliki nafsu al-mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah. Itu yang 4. Yang kelima ini bagus lah. Itu lagi bagus. Namanya radiyah. Nafsu radiyah.
Radiyah itu redha. Dia redha aja ketentuan Allah Ta'ala terhadap dia. Dia redha jadi dia. Allah jadikan dia itu dia. Allah redha. Bukan Allah, dia redha. Allah tak belum tahu redha tidaknya. Tapi dia redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Terus radiyah. Bukan nama orang radiyah tu. Dia redha dengan ketentuan Allah. Allah jadikan dia itu dia. Dia redha. Dia terima je. Apa saja yang ketentuan Allah kepada dia. Saya ni saya redha. Tuan-tuan dan tuan-tuan, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Perempuan jadi perempuan, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu namanya radiyah. Iman wali-wali, redha aja dengan ketentuan Allah Ta'ala. Miskin pun redha, lebih-lebih kalau dia kaya. Makan pasir pun redha, lebih-lebih kalau makan sate, lagi redha. Anak berjaya pun redha, anak gagal pun redha juga. Itu dah ketentuan dari Allah Ta'ala. Ini bukan nyebutnya senang ni, ngajar senang. Tapi nak memiliki radiyah tu payah. Tapi kalau dapat, itulah lagi atas daripada mutmainah. Redha ni lebih besar pahala daripada sabar. Sabar pahala besar lah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala orang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Banyak noh. Tapi redha lagi tinggi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dengan dia, jadi redha dengannya. Jadi kita baca redha dengan apa saja ditentukan Allah kepada kita. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, perempuan jadi perempuan, redha dengan ketentuan Allah. Boleh tak Allah jadikan kita yang lain daripada kita? Boleh tu boleh? Boleh ya. Tapi Allah tak jadikan tu. Alhamdulillah. Boleh tak Allah jadikan kita tu pengedar dada? Boleh. Boleh tak Allah jadikan kita tu perampok, pezina, pencuri? Semua boleh. Tapi Allah tak jadikan tu. Allah jadikan kita ni kita. Tak ada melakukan maksiat. Itu yang ketentuan Allah Ta'ala. Itu radiyah. Lagi atas namanya mardiyah. Mardiyah itu diredai. Allah redha dengan dia. Itu lagi tinggi pangkatnya. Nafsu para sahabat. Nafsu Abu Bakar Siddiq. Nafsu Sayyidina Umar. Nafsu Uthman bin Affan. Nafsu Ali bin Abi Thalib. Allah redha dengan mereka. Itu mereka itu dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat besar itu dijamin masuk surga. Di antaranya 4 Khalifah Rasyidin. Kemudian Abdul Rahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abu Ubaidah. Lagi apa? Abu Zar Al-Ghifari. Untuk orang yang memiliki sifat nafsu mardiyah. Allah redha dengan dia. Diredai. Bukan saja mereka redha, diredai. Allah redha dengan mereka. Itu nafsu para sahabat. Dan yang ketujuh, 7 semuanya. Yang 7 namanya kamilah. Kamilah itu sempurna. Nafsu nabi-nabi dan rasul-rasul. Kamilah. Apa saja ujian yang mereka terima, mereka tetap beriman dengan Allah. Seperti nafsu Nabi kita Muhammad SAW. Macam-macam cabaran yang dihadapi oleh baginda. Mula-mula dihina, dimaki, dipulau, macam-macam ujian-ujian Allah datang bagi dia, tapi dia tetap beriman. Sikit untuk orang luntur imannya, tekanilah. Macam-macam lah. Nah, dibujuk ada, nak rasuah pun ada, diancam ada, digugut ada. Malahan sahabat-sahabat banyak yang diseksa pun ada. Bilal bin Rabah diseksa, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Yang dibunuh apa ada? Sahabat-sahabat? Yasir dibunuh. Isterinya Sumayyah dibunuh. Anaknya teman tak membunuh, Amal nak dibunuh dia mah. Tapi tak jadi, kerana dia mengaku. Masih dia budak-budak dia mengaku nak menyembah patung. Dia mengaku dalam perkataannya, bukan dalam hati ya. Jadi semua ulama mengatakan dia itu tak ada jatuh kafir.
Tak ada jatuh kapio. Kerana dia mengaku nak ikut penyembahan mereka. Ada Ammar bin Yasir. Tapi Yasirnya dia bakar main dia duduk. Isterinya Sumayyah. Apa buatnya? Sumayyah tak buat. Disulai. Tak sulai. Cucuk punggung tu dengan kayu tajam. Terus sampai ke kata. Itu cakap kayu tu. Bagi dia kering tu. Itu Sumayyah. Syahidah yang pertama. Yasir bukan yang pertama. Dulu dia antara yang syahid juga lah ya. Itu yang nafsu apa? Kamilah. Sempurna. Nabi Musa banyak ke ujian yang didatangkan. Datangannya Fir'aun, datangannya Haman, datangannya Qarun dan sebagainya. Itu Nabi Musa diuji ya. Tapi dia tetap beriman, sempurna imannya. Begitu Nabi Ibrahim dibakar, tapi dia tetap beriman. Tak perlu ada mengaku jadi kafir lah ya. Nabi Ibrahim udah dibakar. Lepas itu elok tu diperintahkan Tuhan untuk membunuh dan menyembelih anak sendiri. Siapa lalu angkatan? Suruh sembelih anak sendiri. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah perintah Allah. Mimpi 4 malam terus. Allah memerintahkan dia suruh sembelih anak sendiri itu. Itu dah 4 malam mimpi. Allah nyuruh ni. Nabi mimpi bukannya kita mimpi. Kita mimpi lah. Mimpi rimah aja. Macam kalau mendekat itu tahu orang saya tokam yang rimah tu. Itu pun jatuh. Rupanya jatuh terkatik. Itu mimpi kita tu. Nabi Ibrahim mimpi bukan gitu. Dia memang betul dalam direct dari Allah. Suruh dia sembelih anaknya. Mungkin dipanggil anaknya namanya Ismail. Aku mimpi malam Allah memerintah aku suruh sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Mazataro. Apa pandangan kamu? Apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail itu Nabi juga, Rasul juga. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al-ma'tuqmar. Wahai ibu bapa aku, buatlah apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku dari golongan orang-orang yang sangat sabar. Sabar. Itu memang diuji. Iman berarti memang kamilah, yang sempurna. Berpuluh-puluh ujian. Nabi Isa diuji sampai diangkat ke langit. Tapi tak pernah luntur imannya. Itu iman yang ketujuh. Jadi kita iman macam mana? Amarahkan, lawamahka, mulhimahka, mutmainnahka, radiyahka, mardiyahka, kamilah. Mudah-mudahan kita nak kamilah tak dapat lah itu iman Rasul. Tapi kalau mutmainnah boleh ya? Senang juga kita. Sentiasa kita nak melakukan ibadah. Seronok beribadah. Seronok mengaji, seronok baca Quran, seronok apa? Semayang dan sebagainya. Seronok puasa Ramadan. Ada. Jadi apa? Apanya hawa nafsu yang menyesatkan. Itu kerja nafsu nak menyesatkan orang je. Ngajak buat jahat je. Tengok baca. Sesungguhnya nafsu seseorang itu suka cita ia. Seronok adalah dengan bersedap-sedap. Nafsu nak yang sedap-sedap je. Makan biar sedap, belajar biar sedap. Ngaji di pondok ni bukan sedap. Kau nak buat biar di hotel ke, kau simpuk ada aircon dan sebagainya. Ada apa bilik khas. Nak betul lah, bau nak sedap-sedap. Derak nafsu, dia berikut bau nafsu. Nak bersedap-sedap. Suka cita dengan bersedap-sedap dalam dunia ni. Nak seronok je. Dipuji dia orang je. Dimuliakan dia orang je. Macam nak sedap. Tak nak ada ujian. Nafsu tak suka dengan ujian. Dan suka bersandar diri kepadanya. Kepada diri dia tu. Kepada kesedapan dunia ni. Bersedap-sedap di dalam dunia dan suka bersandar diri kepadanya pada dunia ni. Dia apa bahagian dunia dulu? Apa faedah? Apa untung? Apa untungnya aku ikut kamu? Apa untungnya kau ngaji? Apa untungnya kau baca Quran? Apa untungnya kau berjuang dan sebagainya?
Dia kira nak keuntungan aja. Nah, kalau ada untung kita tak. Saya ngaji orang apa untungnya? Nah, tentang ngaji ini apa untungnya? Nah, kita ke dunia aja. Dunia ini memang dia makin lama makin cantik, makin lama makin canggih, makin lama makin hebat, makin lama makin menarik. Manusia makin lama makin ke belakang, makin lama makin kecut, makin lama makin kedut, makin lama makin kereput. Itu manusia. Mana ada pertemuan antara dunia dan manusia? Saya berlangsung suka dunia. Sentiasa terjebak dalam dunia. Nak hal dunia aja. Pokoknya dunia bersandar kepadanya dan tetap hati amat kepadanya. Tetap hati kepada dunia aja. Apa hal pun dunia aja. Apa keuntungan dunia diperoleh? Apa bedanya? Akhirat itu apa? Dia katakan kita akhirat dekat dunia aja. Pangkat dapat kita, anugerah dapat dah, title dapat dah, gelaran dapat dah. Anak yang dunia aja. Nah, kerana benda itu mendatangkan kemegahan bagi dia. Nah, itu dunia. Nah, nafsu suka tu. Nafsu suka dunia itu. Bersandar kepada hawa nafsu dan bersandar kepada dunia. Nah, dan tetap hati amat sungguh-sungguh tetap hati itu kepadanya. Dia ingat dunia aja. Nah, dengan sehabis-habis suka. Bukan dah habis suka tak suka lagi bukan. Sehabis kemuncak kesukaan. Nah, tak ada lagi atas kesukaan itu. Orang penuh. Nah, sehabis suka. Semacam orang mabuk. Macam orang mabuk tu. Orang mabuk tu seronok penuh. Dia tak suruh bahaya tak apa. Dia kena seronok aja mabuk. Kadang-kadang kau je dari bangunan tinggi. Dia rasa terbang. Lepas tu dia mabuk. Lepas tu dia rasa terbang. Macam tu lah mabuk. Semacam orang mabuk yang tiada siuman. Daripada mabuknya. Dia rasa terbang. Padahal dia jatuh dari bangunan tinggi tu. Dia rasa jadi Superman. Dia dah mabuk. Dah tak tahu ke dia. Maka demikian itulah sukacita dengan dunia. Jadi orang yang ikut hawa nafsu tu suka dengan dunia. Dia nak keuntungan dunia aja. Ialah racun. Pokoknya dunia itu racun. Yang membunuhi, yang berlari dalam urat badan. Dalam urat kita yang punya hawa nafsu tu apa? Berlari. Main nak cicuk dalam badan kita tu. Tahu main nak cicuk? Kejar-kejar. Nafsu tu entah satu lain dalam badan kita tu. Hendakkan kita melakukan keseronokan saja dalam dunia. Kalau ada benda-benda yang terseronok, dia tak suka. Dia nak seronok aja. Berlari dalam badan. Dan jadi keluar daripada hati seseorang demikian itu oleh takut miskin, takut dihina, takut orang tak terima, takut dibenci orang, takut dia. Oleh takut, dia ni tidak ia takut akan azab Allah SWT. Dia bukan takutkan azab, dia takutkan dunia aja. Dia takutkan celaka, dia takutkan kemalangan, dia takutkan sakit, dia takutkan menderita, dia takutkan miskin, dia takutkan tak dihargai. Dia nak takut yang ini, takut yang itu. Bukan takut kena azab. Padahal dia sedang diazab tu. Dia tak sedar bahawa dia sedang diazab. Orang yang hilang rasa takut kepada azab tu, orang tu sedang diazab kan. Dia tak ada rasa takut dengan akhirat, tak ada rasa takut dengan neraka, tak ada rasa takut dengan siksa kubur, tak ada rasa takut di padang mahsyar, tak ada rasa takut di ketika dihisab, tak ada takut ketika meniti siratal mustaqim. Dia sedang diazab tu. Kan dia tak ada rasa takut. Yang ini tiada ia takut akan azab Allah. Padahal azab Allah ni di dunia lagi dah ada. Allah akan azab di dunia. Kemudian diazab lagi dekat nak mati. Kemudian diazab lagi dalam kubur. Bangkit dalam kubur pun diazab lagi. Di padang mahsyar diazab lagi. Kemudian dihisab azab lagi. Ditimbang azab lagi.
Maniti surat mustaqim azab juga. Waktu takut yang itu tu. Ini dah. Dia tak takut pada azab Allah. Dan tidak ia berduka cita sesuatu yang luput daripadanya. Dia tak semayang, tak kasih apa-apa. Tinggal semayang subuh, tak ada kasih apa-apa pun. Sedih je rasanya. Aman je. Kita kalau tertinggal semayang subuhnya lah. Rasa menyesal lah. Ada yang tak rasa menyesal. Tertinggal semayang subuh, kalau tak semayang je lah. Ada rasa menyesal. Ada rasa duka cita. Ada rasa takut. Patutnya aja kita nak masuk ada rasa takut, rasa duka cita. Tak usah akan subuh. Yang sunat-sunat mau kita tinggal rasa rugi benar rasanya. Ya tak? Yang tinggal waktu duha ampun. Antar dan sunat duha. Dia rasa apa? Rasa menderita. Rasa rugi benar rasanya. Rasa tinggal duha. Kerana fadilat sunat duha tu sebab. Patutnya kita betul. Tapi nafsu tak ada. Dia tak takut dengan benda itu. Dan takut dengan azab azab oleh Allah. Dan tidak ia berduka cita akan sesuatu yang luput daripadanya. Dan tidak ingat ia akan mati. Yang selambat dia mati. Pada umur 83 tahun. Dia rasa lambat lagi nantilah. Moyang nantilah. Sedekah nantilah. Simpan duit banyak-banyak lagi. Terkut, bakhil, tengah jerin. Bila dah apa esok, baru lah. Dah nak mati, baru datang kesedaran tu. Dah datang malaikat maut, baru dia seru. Baru dia seru, minta ditangguhkan. Bila datang malaikat maut tu. Fa'idha, apa? فَأَصَّدَّقُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Lambatkanlah kematian aku ni yang dah dekat mana ni. Dan surah Al-Munafiqun La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang tu fa yaqul rabbi laula akhartani, ya Allah tangguhlah kematian aku yang dah dekat ni. Dah datang dekat maut tu, tangguhlah kematian tu. Laula akhartani, mudah-mudahan kamu akan tangguhkan kematian aku tadi. Fa'asaddaqu akum minas salihin. Aku nak bersedekah dan beramal dengan amal soleh. Ni aku cari Islam. Mau minta dengan Tuhan supaya ditangguh kematian kita. Apa kata Tuhan? Wallahi yu'akhirallahu nafsan ila ajaluha. Sekali-kali kamu tidak akan ditangguh kematian kamu yang dah dekat dan ajal dah sampai. Wala yu'akhirullahu nafsan illa ajalha. Bila dah dekat ajal kamu tu, takkan ditangguh. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Itu dia. Kita kalau boleh nak bersedekah ketika itu dan nak beramal soleh. Apa itu amal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Fa'asaddaqu akum minas solihin wa lan yu'akhirallahu nafsan illa wus'aha. Ajaluha. Yang dekat dengan apa? Wa lan yu'akhirallahu nafsan illa ajaluha. Belum kan dekat benar lah ajal dalam tu. Akhirkanlah sikit kematian aku tu. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan illa ajaluha. Sampai ajal kamu tu takkan ditangguh lagi. Tidak ingat ia akan orang yang mati hati. Orang mati hati lah, tak mau membuat kebajikan, tak mau kebenaran. Itulah mati hati. Orang nak azan ni dia tak pedulinya. Orang sedekah dia ni je, buat takdir je.
Orang man sunat dia nak buat takbir je. Itu orang dah mati hati tu. Maka telah muafakat ulama tu kami. Bukan seorang, kalau seorang panggil alim. Kalau seorang alim jangan panggil ulama. Jangan panggil ustaz alim tu ulama, dia tu alim aja. Kalau seorang. Kalau kami orang ulama, Ustaz Sulaiman, Ustaz Alim, Ustaz Osman, itu ulama boleh ya. 3 dan lebih boleh panggil ulama. Kita Melayu seorang panggil ulama. Suruh panggil ulama. Ustaz Osman tu ulama, Ustaz Osman tu alim, bukan ulama ya. Ini itu ulama. Tidak ingat dia akan mati. Orang dah mati hatinya, hati-hati, tak mau menerima kebenaran. Maka telah muafakat ulama dan hukama nanti wali-wali. Yang ada hikmah-hikmah, nama hukama, wali-wali. Wali ini di antara rahsia Allah Ta'ala, kita tak tahu siapa. Tapi kita yang mengatakan dia wali. Sebenarnya Allah yang tahu, kita tak tahu. Dia wali. Dan Syekh Al-Qadir Jalani sendiri dia tak tahu bahawa dia itu wali. Begitu juga Robi'atul Adawiyah, kita yang mengatakan dia itu wali. Begitu juga Habib Noh yang termasyhur di Singapura tu. Ada kubur di Singapura, banyak orang ziarah kubur itu. Orang kata dia itu wali. Tapi dia sendiri tak tahu. Kalau dia mengatakan dia wali, dia bukan wali. 10 perkara dia rahsia Allah Ta'ala. Di antaranya wali lah. Itu hukama. Dan atas bahawasanya tiada jalan kepada bahaya akhirat, tak ada jalan lain melainkan dengan menegah dan menahan diri, menahan nafsu, menegah dan menahan nafsu daripada menurut kehendaknya. Nafsu je buat jahat je, kita nak lawan nafsu tu, jangan buat jahat, buat ibadah, cari pahala banyak-banyaknya walaupun nafsu tak suka. Menurut kehendak dan nafsu nak kita buat jahat saja, itu memang Allah tu. Innan nafsal amaratum bisu. Sungguhnya nafsu amarah tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dan menyalahi segala keinginannya. Kita pun tak betul. Lawan kehendak nafsu tu. Nafsu nak kena zina, jangan zina. Nafsu nak kita menyanyi, jangan isap dada, jangan isap dada. Nafsu nak kita menari, jangan menari. Apa saja ya. Kena lawan kehendak nafsu tu. Kita kena berjuang. Itulah jihad yang besar kata Nabi. Balik dari perang Tabuk. Perang Tabuk tu hebat. Tentera Islam cuma tak kalah. Tapi akhirnya menang lah. Bila balik dari perang Tabuk tu kata Nabi apa? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ni baru balik daripada peperangan yang kecil menuju satu peperangan yang besar. Kita perang kita tadi kecil, orang Tabuk kecil-kecil, padahal tentera Islam cuma tak kalah. Ditanya sahabat, Waman jihadul akbar ya Rasulullah. Apa yang dikatakan jihad yang besar itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Itulah jihad yang paling besar, melawan nafsu. Kan senang, ngajar senang, tapi nak buat je payah. Saya ngajar senang je, ngantuk pun bibir atas bibir bawah je. Tapi nak melaksanakan payah je, lawan hawa nafsu. Jihad besar tu. Melainkan dengan menegah dan menahan nafsu menurut kehendaknya dan menyalahi segala keinginannya. Dan pun jikalau tidak demikian itu nasaya disesatkannya. Kalau kita tak lawan nafsu tu, disesatnya. Kita ikut aja berkehendak dia. Suruh nari, kita nari. Suruh minum arak, kita minum arak. Suruh menjudi dan sebagainya. Suruh ngomprok, kita ngomprok. Ikut je kehendak nafsu. Sabda Nabi SAW, Bi'sal abdu abdun ro'abun yuzilluh. Sejahat-jahat hamba itu ialah hamba yang dihinakan dia oleh kesukaan. Dia ikut hawa nafsu, itulah sejahat manusia. Itulah sejahat-jahat manusia ikut hawa nafsu. Nafsu suruh buat, dia buat. Nafsu suruh jangan buat, dia tak buat. Yang baik-baik nafsu tak ada suruh. Kata nafsu tak salah. Ngaji tak salah. Sampai ngajar ni aja beraya, penting lah. Itu nafsu suruh.
Tapi kena lawan lah. Kata Abu Isa Tirmizi, Abu Isa ya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Apa itu gharib? Hadis itu baik tapi jarang-jarang dikerok. Itu gharib. Tidak ada kami ketahui apa dia melainkan daripada ini wajah. Hadis macam ini bunyinya. Wajah ini. Dan tiada isnadnya, tiada perawinya yang dikenal ramai, tak ada ya. Dan tiada isnadnya itu begitu kuat. Jadi perawinya bukan kuat benar. Ada yang terkenal, ada yang tak kuat terkenal. Itu hadis yang terakhir kita nak baca ya. Dan itu masalahnya. Ada yang masalah yang ke-61. Akan datang kita baca apa? Hadis yang menyatakan memberi makan orang. Orang yang lapar itu bagi makan. Dan orang yang dahaga itu bagi minum. Itu ada cerita ya. InsyaAllah. Cukup untuk pagi ni, cukup kali itu. Cukup tak? Cukup. Tak buat lah. Ya. 29. Kita balik betul sudah setengah ya. Tapi dah ke sebelah, sudah 10. 20 minit awal. Okey, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Setuju mereka tu? Baik. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga? Nah, sila. Tanya sikit pasal ini kerana bisu macam mana Ustaz? Kenapa? Solat bisu senyap Nabi tak bunyi macam mana? Solat? Solat waktu, solat wajib. Tapi bacaan yang pada rukun 5 tu tak bunyi. Kalau pada rukun qaul itu tak bunyi. Kalau memang solatnya ada yang tak berbunyi, Zuhur dengan Asar tak ada kuat bunyinya, tapi kena sebut. Bacaannya. Dia perlu kronik dengar sendiri. Dengar di telinganya sendiri. Rukun qauli itu 5 tu ya. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, ketiga membaca akhir, keempat selawat, yang kelima salam. 5 itu mesti paling pokoknya dengar telinga sendiri. Sekira-kira, bukan mesti semua ya, sekira-kira dengar telinga sendiri. Nak disebut, dah mati tak usah. Ya, yang dia terdengar tu, kita terdengar, kita tak apa, kita tak tahu. Dia nak, mesti dia sekurang-kurangnya dengar telinga sendiri. Tapi kalau maulid pun tak mau, bibior pun tak mau khair, itu dah mati lah, tak mati tak usah. Dah mati tak usah lagi tau. Mesti dia baca. Sekira-kira dengar telinganya sendiri. Tak usah. Saya tak usah. Bila tak usah, macam tak semayang. Macam tak semayang. Macam dengarkan semayang. Usah. Tak ikut syarat. Qauli itu tak dengar telinganya sendiri. Jadi kena disebutkan. Jangan sorang-sorang aja. Jangan sengak aja. Bibior pun tak mau main. Itu tak usah. Jadi kena sebutkan. 5 rukun tadi. Mesti disebut. Dan bila sebut, senang sebut betul. Bukan saja nak sebut betul-betul. Bacaannya nak betul, perkataannya nak betul, kalimahnya nak betul, dan sebagainya. Jadi kita semayang ni tu, walaupun semayang sengak, semayang Zuhur, semayang Asar tu sengak, tak bunyi tapi nak dengar telinga kita. Bila tentang rukun qauli tu. Jangan bibior tentang Muhammad, tak usah. Okey. Lagi itu Ustaz. Ni tadi rukun qauli kalau sepaling-paling kurang dengar telinga sendiri. Tiga belah kanan, tiga belah kiri kita duduk tengah-tengah. Yang kanan sana tu kita dengar. Wah, ni baca Fatihah lah, baca surah. Lepas tu bila tahiyat pula kita macam nak tulis sana nak tulis sini. Pasal dia baca kuat. Macam mana hukumnya Ustaz? kalau dia bergerak 3 gerak berturut-turut ikut mazhab Syafi'i batal semayang. 3 gerak berturut-turut. Anggota besar. Kalau muka 3 anggota besar lah. Contoh saya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Betul tu.
Karena dia anggota besar. Anggota kecil tak apa. Nah, anggota besar jangan 3 gerak berturut-turut. Kepala anggota besar. Jari anggota kecil tak apa. Kalau jari itu tak apa. Tapi jangan kasar main-main. Itu betul. Kasar main-main tak apa. Dia macam ni. At-tahiyatul mubarakatuh. Kalau berdiri at-tahiyatul ada tak apa. Jari. Anggota kecil jari tak apa. Bibir tak apa. Mata tak apa. Hidung tak apa. Ada dalam kitab tu hidung tu. Tapi tak tahu macam mana hidung gerak. Bibir tak apa. Okey pak. Begitu ke dada tak apa. Orang perempuan tendang rukuk tu tak boleh nak diikat dada tu dah. Lantak dia berkoyak-koyak tak apa ya. Jadi kira anggota kecil. Faham dia kan ni? Itu anggota kecil. Anggota besar kena jangan 3 gerak berturut. Kaki anggota besar. Tangan anggota besar. Rahang anggota besar. Bibir ada rahang. Dia ngeluarkan barang dalam mulutnya. Anggota besar tu. Jangan 3 gerak berturut ya. Itu dah caranya. Kalau anggota kecil tak apa. Tak betul. Kalau anggota besar betul. Tidak, kalau kami orang batas ketika tidak, tangan jokok, atau goyang-goyang, dan naik bayan, itu betul. Ada kena cek. Kalau tidak, batas macam banyak orang batas itu ketika tidak, itu perbuatan. Sebutan lain, antara perbuatan tu, antara ketika tidak, lagi ada yang banyak yang tak ada tumak nena. Turun je tangan tu terus sujud. Itu tak ada tumak nena. Tak ada berhenti, berhenti semua gerak. Semua pergerakan berhenti sudah dulu. Lepas tu baru turun Allahu Akbar. Ini dah, turun dia terus sujud balik. Itu lebih daripada 3 gerak betul-betul dah. Dia turun tu banyak lagi geraknya. Ini masuk hilang tu. Okey, lagi? Habis? Habis? Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa